أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, nahnu ma'a kitab, kita bersama dengan kitab Ad-Du'a, mafhumuhu wa ahkamuhu wa akhta'un taqa'u fi. Kita dalam perbahasan Ad-Du'a, mafhumuhu, maksudnya ataupun pemahamannya, ahkamuhu, hukum hakamnya, dan akhta'un taqa'u fihi. Dan telah pun kita berada di dalam tajuk awqatun wa amakina wa ahwal wa uda' yustajabu fiha du'a, iaitu waktu-waktu, wa amakina, dan tempat-tempat, wa ahwal, keadaan, wa uda' yustajabu fiha du'a, yang mana doa seseorang itu mustajab, diperkenankan ataupun ialah suatu sebab kepada mustajabnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pun kita sampai kepada poin yang ke-25 pada kuliah yang lalu, iaitu fi halid du'a'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi, iaitu keadaan di mana seorang muslim yang mendoakan saudara muslimnya yang lain bi zahril ghaib, dalam keadaan saudara yang didoakan itu tidak mengetahui yang saudaranya seorang itu mendoakannya. Iaitu kalau kita mendoakan seorang muslim, kita mendoakan orang lain dalam keadaan orang tersebut tidak tahu pun kita doa untuknya, maka ia mustajab. Dan disebut dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Abi Salamah, daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menziarahi ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu, iaitu ketika mana dia wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi jenazahnya, wa qad syaqqa basarahu fa aghmadahu, dan pada ketika Nabi berjumpa dengan Abu Salamah, maka matanya terbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menutupkan mata jenazah Abu Salamah. Summa qala, kemudian Nabi pun bersabda, innar ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubit, apabila ditarik, tabi'ahul basar, maka matanya akan mengikutinya. Maksudnya ini sunnah, apabila satu orang meninggal dalam keadaan matanya tidak tertutup, maka kita tutupkan matanya, kerana Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, ruh apabila ditarik, apabila dikeluarkan daripada jasad seorang, maka mata akan mengikut, maka menyebabkan seorang yang meninggal itu kadang-kadang matanya terbuka dan melihat ke atas, maka kita ataupun mayat apabila matanya terbuka, maka kita tutup mata jenazah tersebut. Fadajjan nasu min ahlihi faqal la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Itu poin yang ke-26. Hadis yang bi zahril ghaib itu, ma min muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib, tidak ada seorang muslim yang mendoakan kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahuinya,
illa qala al-malaku, malaikat menyatakan walaka bimisl, maka engkau akan mendapat apa yang engkau doakan. Maka ini yang terakhir. Okey, kita masuk poin yang ke-26 tadi tu, du'aun nas ba'da wafatil mayyit, iaitu doa ketika mana wafatnya mayat. Doa ketika mana wafatnya mayat. Maksudnya seorang mayat yang kita ziarah ataupun mayat itu bila dia wafat ataupun meninggal, maka pada ketika itu maka para ulama menyatakan doa mustajab. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang tadi itu, Nabi SAW menziarahi ataupun melawat kepada jenazah Abu Salamah dan matanya terbuka, menyebabkan Nabi SAW menutup mata Abu Salamah. Kemudian Nabi kata ruh bila dia keluar maka matanya akan mengikutinya. Maka fadajjan nasu min ahlihi faqal, kemudian berlaku fadajjan nas tu maksudnya hadirin yang ada pada ketika itu bising, duk cakap. Maka faqal, maka Nabi pun bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan kamu berdoa kecelakaan atas diri kamu. Jangan kamu berdoa benda yang tak elok atas diri kamu, illa bi khairin, melainkan doa yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun, kerana para malaikat sedang mengaminkan apa yang kamu sebut. Ini keadaan di mana kita menziarahi mayat. Maka bila kita menziarahi orang meninggal atau orang mati, maka pada ketika itu kita disuruh oleh Nabi SAW, jangan cakap benda yang tak elok, jangan bercakap benda yang tidak elok, jangan mendoakan benda yang tak elok, ataupun jangan cakap ataupun jangan mendoakan atas diri sendiri benda yang tak elok. Kerana para malaikat mengaminkan apa yang kamu cakap. Bermaksud apa? Bermaksud pada ketika mayat itu, pada ketika kita menziarahi mayat, maka pada ketika itu malaikat ada bersama, dan apabila kita apa yang kita sebutkan itu malaikat akan mengaminkan. Nabi SAW kata jangan doa benda yang tak elok, sama ada atas diri. Berdasarkan hadis ni, la tadu ala anfusikum, jangan kau doa atas diri kamu benda yang tak elok. Bermaksud juga termasuk kepada mayat, ya. Termasuk jangan doa ataupun cakap benda yang tak elok di hadapan mayat ataupun ketika mana kita menziarahi mayat. Kerana pada ketika itu malaikat akan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Summa qala, kemudian Nabi pun mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah, engkau ampunilah Abu Salamah, sehingga habis doa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Janaiz. Jadi apabila kita menziarahi orang meninggal ataupun kita berada di sisi orang yang sedang nazak dan meninggal, maka pada ketika itu doa yang baik-baik dan jangan bercakap benda yang tidak elok. Termasuk apabila kita berada bersama ataupun di dalam menghadiri kematian, maka bila kita bersembang pun jangan sembang benda-benda yang tak elok. Maka doalah benda yang baik untuk si mayat dan doalah benda yang baik untuk diri kita sendiri. Kerana pada ketika itu doa mustajab, di mana malaikat pada ketika itu akan mengaminkan apa yang kita doakan ataupun apa yang kita sebutkan. Jadi hadis ini ataupun poin 26 ini mengajarkan kepada kita juga suatu adab. Adab ketika mana kita menziarahi orang mati, adabnya kita bercakap benda yang elok, kita doakan kebaikan untuk si mayat. Bahkan Nabi SAW mengajarkan jangan doa benda yang tak elok atas diri sendiri. Kerana dibimbangi pada ketika itu apabila kita mendoakan benda yang tidak elok, maka malaikat pun mengaminkan, menyebabkan mungkin akan terkenalah benda yang tak elok tu kepada diri kita. Baik, berikutnya 27. Da'watul muttar, doa orang yang dalam keadaan yang terpaksa ataupun dalam keadaan kesempitan dan kesulitan. Fallahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala yujibul muttar, Allah memustajabkan doa orang yang dalam keadaan sangat-sangat perlukan ataupun dalam keadaan apa orang kata, ya, dalam keadaan muttar iza da'ah,
dalam keadaan pada ketika itu dia sangat-sangat memerlukan pertolongan, terpaksa pada ketika itu, maka doa mustajab pada ketika itu. Walau kana musyrikan, Nabi SAW kata Allah memustajabkan doa orang yang dalam keadaan kesulitan, doa dalam keadaan orang yang memerlukan sangat-sangat pertolongan dan sebagainya, kesusahan, maka pada ketika itu doa mustajab. Walau kana musyrikan, walaupun seorang itu musyrik, walaupun seorang itu musyrik, orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Fakaifa idza kana musliman 'asiyan, kalaulah orang kafir musyrik pun Allah mustajabkan doa dalam keadaan dia dizalimi, dalam keadaan dia terpaksa, dalam keadaan dia kesulitan, apatah lagi kalau seorang itu muslim bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala menerima doa orang yang walaupun dia itu pelaku dosa, tetapi pada keadaan itu dia sangat perlukan bantuan, sangat terpaksa pada ketika itu, maka Allah akan mustajabkan doa yang dalam keadaan ini walaupun seorang itu musyrik. Bal kaifa idza kana mu'minan barran taqiyya, kalaulah orang musyrik pun Allah mustajabkan doa dalam keadaan demikian, orang muslim yang bermaksiat pun demikian, apatah lagi kalau dia itu seorang muslim mukmin taqi, seorang muslim beriman dan bertakwa kepada Allah, dan dia berada dalam keadaan kesulitan dan sangat-sangat memerlukan, maka doanya lebih-lebih lagilah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarri iza da'a, siapa dia yang mendengar dan menerima doa, menjawab doa orang yang dalam keadaan muttar iza da'a, apabila dia berdoa memohon kepada Allah, wa yakshifus su', dan siapa dia yang akan menghilangkan keburukan, mengangkat kesulitan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Katsir, ay man huwa alladhi la yalja'u al-muttar illa ilayhi al-muttar illa ilayhi walladhi la yakshifu ad-durra al-madrurin siwa. Qala al-Baghawi al-muttar al-makrub al-majhud. Dari keadaan muttar ni orang yang keadaan terpaksa, orang yang keadaan kesulitan, kesusahan, maka pada ketika itu Allah mendengar doanya. Ini sebagaimana yang mungkin kita telah cerita banyak kali, terutamanya orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesulitan. Allah Ta'ala uji dia dengan penyakit, Allah Ta'ala uji dia sakit jantung, Allah Ta'ala uji dia dengan kanser, kemudian terlantar di katil hospital. Orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan pelbagai ujian, maka pada ketika itu dia sangat-sangat berada di dalam muttar, berada dalam keadaan yang sangat-sangat memerlukan bantuan dan pertolongan, sangat-sangat berada pada ketika itu hatinya itu begitu tulus, ikhlas bila dia berdoa kepada Allah, maka keadaan ini Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan. Berikutnya, wasababu fi zalika anna ad-darurata ilayhi bil laj'i yansha'u 'anil ikhlas. Baik, kenapa keadaan orang yang berada dalam keadaan kesulitan dan keterpaksaan ini Allah mustajabkan doanya, macam kita sebut tadilah. Maka orang yang berada dalam keadaan seumpama ini, maka dia keadaan yang begitu, apabila dia berdoa sebenarnya terlahir ataupun terzahir daripada hati yang begitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. So apabila seorang yang berada dalam keadaan ini, dia begitu ikhlas sekali berdoa kepada Allah, dia begitu mengharapkan rahmat Tuhan, dan dia begitu mengharapkan supaya Allah menghilangkan kesulitannya, maka ini menyebabkan dia bersungguh-sungguh dalam doa,
dan doanya itu ada ruh, dan doanya itu apa orang kata begitu bersungguh-sungguh, maka dia berbeza dengan keadaan orang yang dalam keadaan kesenangan, berbeza dalam keadaan orang yang tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesulitan. Mungkin dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan, hidupnya senang, tak ada apa masalah dalam kehidupannya, oleh kerana macam-macam semua yang dia impikan semua dia dapat. Maka orang yang keadaan ini juga diuji oleh Allah Ta'ala, dan pada keadaan ataupun pada ketika dia berada dalam keadaan kesenangan itulah maka dia melupai Allah. Pada ketika itulah dia tidak merasakan pentingnya doa. Pada ketika itulah dia merasakan apa perlunya aku memohon sedangkan aku ini tidak memerlukan. Maka itu sebab disebutkan tadi orang yang berada dalam keadaan muttar itu doanya lebih mustajab daripada orang yang berada dalam keadaan kesenangan. 28. Da'watul mazlum. 28 lebih kurang yang tadi. Ini adalah doa orang yang dizalimi. Fa innahu kama fi qawlihi alaihi salatu wassalam li Muaz. Sebagaimana hadis Nabi SAW berkata kepada Muaz ketika mana Nabi mengutuskannya ke Yaman, wattaqi da'watal mazlum. Nabi kata, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallah hijab. Kerana tidak ada di antara dia dengan Allah hijab. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang dalam keadaan dizalim itu mustajabah, didengari oleh Allah dan diterima dan dijawab. Wa in kana fajiran, walaupun dia itu fajiran, walaupun dia itu teruk, walaupun dia itu banyak dosa, walaupun dia itu jauh dengan Allah, tapi dia dizalimi, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doanya. Fajawwarahu ala nafsihi. Jadi ini berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, maka hendaklah kita ini bimbang dan takut kepada doa orang yang dizalimi. Maka ini kadang-kadang kita tak berfikir dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang kita langsung nak kata tak ada ilmu pun mungkin, nak kata pun pernah dengar, tapi kadang-kadang kita tak merasakannya, sehingga kita menzalimi orang lain, sehingga kita tidak rasa takut untuk menzalimi orang. Maka kita pun mengambil harta benda orang dengan cara yang zalim. Maka kita pun menzalimi orang dari sudut pelbagai. Menzalimi orang ni bukan dari sudut pukul saja. Pukul seumpama orang yang ada kuasa memukul orang yang bertaraf hamba mungkin, ataupun berada di bawahnya, dan dia menzalimi dari sudut itu. Dan menzalimi juga boleh jadi menzalimi dari sudut emosi dan perasaan. Maka ini juga satu kezaliman. Seorang yang mungkin dizalimi secara, ataupun kata orang ditorture dari sudut emosi ataupun dari sudut perasaannya, maka itu juga dizalimi. Maka zalim dan ataupun bentuk-bentuk kezaliman ni banyak sekali. Bentuk-bentuk zalim bukan saja pukul dengan cemeti. Kalau kita duk baca hadis ataupun baca banyak asar, maka yang banyaknya perkataannya pukul dengan cemeti. Tetapi itu nak bagi tahu pada kebiasaannya orang zalim ni macam tu, memukul. Tetapi kezaliman adalah lebih luas daripada itu. Maka ada orang yang menzalimi orang dari sudut harta, ada orang menzalimi orang dari sudut mungkin di tempat kerja. Kalau kita zaman sekarang pada hari ini, mungkin bos menzalimi pekerja di bawahnya. Mungkin bos ialah menzalimi dari sudut mungkin gajinya tak dibagi, dia perahnya orang kata keringat kawan tu teruk-teruk, ataupun dibaginya kerja teruk-teruk, kemudian gaji ditahan, gaji tak dibagi pada 2-3 bulan, gaji tak dibagi, ataupun dipotong gaji dengan tidak ada sebab yang tertentu. Maka itu juga kezaliman.
Kezaliman dari sudut emosi, dia torture kawan tu, dia menghina, dia mengherdik dan sebagainya. Maka ini semua zalim. Maka orang yang dizalimi itu, maka sekiranya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu tidak ada penghalang. Ketahuilah kita, hadis ini mengajarkan kepada kita sepatutnya rasa takut kepada perbuatan zalim. Rasa takut kepada orang yang dizalimi. Kenapa orang yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala sehingga itu? Kenapa maksudnya? Kenapa doa permintaan orang yang dizalimi itu sehingga ke tahap Allah sebut dan Nabi sebut? Nabi sebut bahawasanya takut kepada doa yang zalim. Kenapa? Dan kenapa? Dan kenapa? Dan kenapa? Kenapa banyak juga riwayat hadis yang menyatakan tentang ni doa orang yang dizalim ini mustajab? Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka fala tazalamu, maka jangan kamu buat zalim ke orang. Allah Subhanahu wa taala khaliq, Allah pencipta, Allah maha berkuasa. Allah kalau dia nak buat zalim, itu hak dia. Allah kalau dia nak menzalimi hamba-hambanya, sudah pasti layak untuk dia, kerana dia Tuhan dan kerana dia menciptakan hamba-hambanya. Allah bersifat dengan mutakabbiran, takabbur. Tapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Sedang Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah Ta'ala mengazab hamba-hambanya itu di atas keadilannya, dan jika Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hamba-hambanya itu di atas kasih sayangnya, maka apabila Tuhan yang menciptakan makhluk sendiri menyatakan secara jelas, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka Allah tidak pernah buat zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila kita membahaskan tentang kedudukan ataupun keadaan manusia ini, ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan akhirnya diyahudikan dan dikafirkan oleh mak bapak dia, tetapi tidak disebabkan kezaliman itu Allah, daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada insan, hamba-hambanya, akal. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada manusia ni kemampuan berfikir. Tengok, Allah bagi mata tengok, Allah bagi telinga dengar, Allah bagi otak, akal cuba fikirkan. Tiba-tiba makhluk ataupun hamba Allah Ta'ala ni tak mau mengikut Tuhan atau tak mau mengikut ajaran ataupun perintah Allah Azza wa Jalla, maka siapa yang menzalimi diri sendiri? Bukan Allah Azza wa Jalla. Seorang yang hidup di atas muka bumi, kita tidak sebagaimana Jabariyah. Kita buat dosa, kemudian kita kata, oh Allah Ta'ala telah mentakdirkan aku ini ahli neraka, so nak buat macam mana? Tak boleh begitu. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan aku ini minum arak dan buat maksiat dan sebagainya. No, tidak boleh berhujjah dengan perkara tersebut, kerana Allah Subhanahu wa taala pertama tidak pernah zalim. Allah Subhanahu bahkan mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia pilihan antara jalan baik dan jalan buruk. Siapa yang memilih jalan baik maka dia berjaya. Siapa yang memilih jalan yang sebaliknya atas kehendak dirinya sendiri, maka dia yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu Al-Quran kata orang yang buat dosa ini zalamu anfusahum, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana Allah Tuhan yang layak kalau dia nak buat zalim sekalipun, Tuhan yang menciptakan kita ini, Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas dirinya. Tiba-tiba makhluk yang begitu lemah, yang diciptakan dalam keadaan dhaif, makhluk yang tak ada apa-apa, yang sepatutnya mengharapkan dan memohon kelebihan dari Tuhan Al-Khaliq, tiba-tiba makhluk yang hina, makhluk yang lemah ini buat zalim kepada orang lain.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi, kerana dia mustajab. Walaupun orang yang dizalimi itu bukan ahli taqwa, walaupun orang yang dizalimi itu ahli maksiat, walaupun orang yang buat zalim, orang yang dizalimi itu adalah seorang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada kita, Nabi SAW bagi peringatan kepada kita. Maka pada ketika orang zalim mendoakan kecelakaan ataupun mendoakan ke atas orang yang menzaliminya, pasti tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi, jangan kita menyangka orang yang buat zalim itu tak kena apa-apa pun. Nampak yang buat zalim tu masih ditampuk kuasa. Nampak orang yang buat zalim itu masih hidup senang lena. Nampak orang yang buat zalim itu masih tidak dihukum dengan hukum mahkamah, kerana macam-macam dia boleh lepaskan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, jangan kau menyangka Allah Taala itu lupa atas apa yang mereka lakukan daripada kezaliman. Dan itu merupakan suatu penghinaan kepadanya apabila Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azabnya, sehingga apabila dia buat kezaliman begitu banyak sekali, sehingga apabila dia melakukan dosa begitu menimbun dosanya, sehinggalah dia buat kejahatan di atas muka bumi dan kerosakan di atas muka bumi, sehinggalah akhir hayatnya Allah matikan dia dalam keadaan itu. Na'udzubillahi min zalika. Maka Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara Allah menghinakan dia, dan akhirnya Allah campakkan terus ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat melakukan kezaliman ke atas hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada manusia yang diberi akal ni, supaya jangan buat zalim kepada binatang. Jangan buat zalim kepada binatang. Hadis yang selalu kita dengar iaitu hadis anjing minum. Bagi anjing minum dapat syurga. Seorang perempuan yang membela kucing, kemudian tak bagi makan kucing tersebut, dahlah tak bagi makan, kemudian dia kurung kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut untuk mencari makanannya sendiri, maka disebut dalam hadis tersebut orang ini dicampakkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Allah Subhanahu wa taala apabila mencipta hamba-Nya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Jibril alaihi salam untuk mencintainya. Ya Jibril, inni uhibbuhu. Wahai Jibril, aku sukakan hamba-ku ini, maka engkau cintalah kepada hamba-Mu ini. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Jibril berkata kepada ahli langit, wahai ahli langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba ini, hendaklah kamu semua mencintainya. Maka dituliskan orang kata kabul, dituliskan baginya kecintaan dan diterima ahli langit, maka sudah pasti ahli bumi semua mencintainya. Bayangkan, Allah, kita hanya dalam kehidupan dunia ni, kita hanya mengharapkan kasih sayang Allah. Kerana apa? Kerana apabila Allah sayang, pasti semua makhluk sayang. Dan sekiranya Allah membenci kepada seorang hamba, Allah perintahkan Jibril dulu supaya benci kat dia. Dan berikutnya Allah perintahkan Jibril supaya bagi tahu para malaikat yang lain benci kat dia, sebab Allah Ta'ala benci kat dia. Maka berikutnya dibagi tahu kepada semua ahli dunia, iaitu setelah ahli langit membencinya kerana Allah membencinya, berikutnya ahli bumi ataupun orang yang berada ataupun makhluk yang berada di bumi juga membencinya. Maka kalau kita dibenci oleh Allah Ta'ala, tak ada ruang dan tak ada jalan untuk kita hidup atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencintai kita dan mengasihani kita. Oleh sebab itu kita memohon cinta Allah dan kita memohon kasih sayang Allah. Maka sebab itu kita juga mesti mengasihani dan mencintai makhluk, sama ada manusia, apatah lagi
binatang, berikutnya hatta makhluk-makhluk yang istilahnya tidak bernyawa juga kita mengasihaninya, kerana setiap makhluk-makhluk ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla dan diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka takut kita dengan doa orang yang kena zalim. Takut kita dengan doa orang yang kena zalim. Berikutnya 29, da'watul walidu ala waladih. Doa seorang bapa kepada anaknya. Doa seorang bapa kepada anaknya mustajab. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan hadis salatu da'awat mustajabat. 3 doa yang mustajab. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang musafir. Doa seorang walid, al-walidu, bapa, ala waladih, kepada anaknya. Jadi doa orang yang dizalimi yang tadi itu. Berikutnya dalam hadis ni terus kepada poin yang ke-30, doa orang musafir. Maka doa orang yang musafir juga mustajab. Sebab itu bila kita ini musafir, banyak doa. Bila kita ini musafir, banyak doa. Kenapa orang musafir mustajab doanya? Kenapa orang yang musafir mustajab doanya? Kerana orang yang musafir pada kebiasaannya dia menghadapi kesulitan dalam musafirnya. Orang yang berada dalam pemusafiran dia gharib. Dia tidak berada di kampung halamannya, tidak ada siapa yang dia kenal, dan dia berada mungkin jauh daripada tempat tinggalnya. Maksud dia asing. Maka orang yang musafir ini mustajab doa. Berdasarkan juga hadis dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ash'asa aghbar, satu orang yang musafirnya panjang ataupun musafirnya lama, musafirnya jauh. Ash'asa aghbar, sehingga rambut ash'as, serabut kan. Aghbar, nampak kesan debu-debu. Pada ketika itu orang musafir begitulah. Zaman sekarang kita musafir dan sebagainya, naik kapal terbang dan sebagainya. Tapi still doa orang musafir mustajab. Kerana orang yang musafir berada dalam keadaan dia memerlukan bantuan. Orang musafir berada dalam keadaan dia asing daripada orang lain. Orang musafir mungkin akan menghadapi sedikit kesulitan dalam dia berjalan dan dia musafir. Maka sebab itu orang yang musafir doanya mustajab. Doa yang ke-31, doa al-walidu. Al-walidu liwaladihi, doa al-walidu liwaladihi, doa al-walid ala waladihi yang sama yang tadi tu, iaitu berdasarkan juga hadis lah, 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul walid liwaladihi wa da'watus saim wa da'watul musafir. Ni doa orang yang ayah kepada anak. Ayah kepada anak, maka doa mustajab. Sebab itu kita, anak-anak kita jangan doa yang tak elok. Doakan kepada anak kita yang baik-baik belaka. Sebab doa parents atau mak bapak ni mustajab. Doa as-saim, orang yang berpuasa, maka doanya mustajab. Doa musafir, doa mustajab. Kalau kita lihat kepada semua hadis-hadis yang sekarang telah 32 poin sehingga dan yang akan datang, maka kita nampak secara umumnya semua poin-poin yang kita nyatakan ini dia ada berkongsi dalam satu poin yang sama, iaitu apabila orang-orang ini berada dalam keadaan-keadaan ini, maka hati mereka itu sangat ikhlas berdoa ke Allah. Apabila mereka berada dalam keadaan ini, mereka ada sedikit kesulitan, mereka ada sedikit kesusahan, dan mereka dalam keadaan ini begitu bila dia doa mengharapkan ataupun sangat memerlukan dalam keadaan ini. Maka sebab itu semua poin-poin ni dia berkongsi pada satu poin, iaitu apabila hatinya ikhlas dan hatinya itu apabila dia doa, apa orang kata, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-33, doa al-walidus salih liwalidayhi. Yang ke-33, doa anak saleh kepada kedua orang tuanya. Ini semua hadis yang selalu kita dengar, iza mata ibnu Adam. Apabila seorang manusia meninggal, maka putus amalannya melainkan 3, antaranya waladun saleh yad'u lahu, doa anak yang saleh yang mendoakan lahu baginya, iaitu mak bapak dia lah,
maka ini juga mustajab berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi ni. Maka doa anak yang saleh mustajab. Doa anak yang saleh ni pula, maka kalau kita luaskan perbahasan para ulama dalam perkara ini, kita dapat kita dapat kesimpulan bahawasanya doa anak saleh kepada mak bapak ini sebenarnya luas. Bukan hanya semata-mata dia menadah tangan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Bukan sekadar itu saja. Doa anak saleh kepada mak bapak dia ni termasuk apabila anak yang saleh ini buat amalan saleh. Apabila anak yang saleh ini buat amalan saleh, secara umumnya akan dapat habuannya kepada mak bapak dia. Akan dapat habuannya kepada mak bapak dia. Walaupun mungkin anak ini tidak doa. Walaupun mungkin anak yang saleh ini tidak, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua ibu bapa. Tak. Tetapi anak ini senantiasa buat amalan saleh, maka secara automatik dapat juga saham kepada mak ayah dia, walau dia tidak berdoa. Ini kenapa? Ini kerana ulama menyatakan bahawa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak yang saleh ataupun amalan anak yang saleh ini adalah sebenarnya hasil daripada mak ayah dia. Anak yang saleh ini adalah hasil daripada mak ayah dia. Mak ayah dia yang mendidik dia, yang menjaga dia sehingga dia menjadi anak yang saleh dan sebagainya. Maka sebab itu dia dapat secara automatik kepada mak ayah yang kalau sekiranya dia buat amalan saleh. Maka begitu luas sekali maknanya. So itu yang ke-30, poin yang ke-33. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat kalau poin yang ada ni dia lebih umum ya. Doa seperti doa inda Safa, doa ketika berada di Bukit Safa, doa ketika berada di Bukit Marwah, doa ketika berada di Masy'aril Haram, doa ketika mana melontar jamrah sughra wal wusta, doa ketika al-ghazi fi sabilillah, doa ketika berperang pada jalan Allah. Berikutnya doa orang yang menunaikan haji. Berikutnya doa al-mu'tamir, doa orang yang melakukan ibadat umrah. Berikutnya doa indal marid. Okey, yang beberapa poin yang awal tadi tu dah biasalah, iaitu orang yang buat haji tu, maka tempat sana tempat mustajab doa. Maka itu kita ringkaskan. Doa yang disebutkan tadi, yang berikutnya, yang poin yang 42, doa indal marid, doa ketika sakit. Ini juga secara tak langsung kita telah sebut secara juga apabila kita bahaskan poin-poin yang lalu daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida faqulu khairan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Salamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marid, apabila kamu menziarahi orang sakit, maka faqulu khairan, berkatalah yang baik-baik. Kerana malaikat yu'minun ala ma taqulun, kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu sebutkan. Qalat falamma mata Abu Salamah, berikutnya hadis itu apabila matinya Abu Salamah, hadis yang kita sebutkan tadi. Maka kita bila kita ziarah orang sakit ni juga cakap benda yang baik-baik, jangan cakap benda yang tak elok, maka doakan yang baik-baik. Dan yang ke-43 terakhir, الدعاء عند التعار من الليل، وقول الدعاء الوارد في ذلك فعن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعار من الليل. Yang terakhir dalam bab mustajab doa ni, tempat mustajab, waktu mustajab, keadaan mustajab, yang terakhir adalah doa ketika mana seseorang itu terjaga daripada tidur pada waktu malam. Seorang yang terjaga daripada tidur pada waktu malam dipanggil inda ta'ara minal laili, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ubadah ibn Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man ta'ara,
Man ta'arra maksudnya man ayqil istayqadha, siapa yang terjaga bangkit tidur. Wa qila intabah, siapa yang terjagalah tengah malam dia terjaga. Wa qila takallama, wa qila at-tamta wa anna man qala aksar ta'ar al-yaqzah min as-saut. Jadi maksudnya siapa yang terjaga ataupun apa orang kata ya, terkejut, terjaga dan dia terkejut pada waktu malam, maka dia pun berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Au da'a, ataupun dia berdoa, istajibalah, Allah mustajabkan doa baginya. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatahu, dan kalau dia bangkit dan berwuduk kemudian salat, Allah pasti menerima salatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab At-Tahajjud. Babu fadli man ta'ara min al-laili fa shalla. Kata Al-Bukhari, bab orang yang terjaga waktu tidur malam, terjaga pada waktu malam kemudian salat. Maka orang yang terjaga pada waktu malam, terkejut pada tengah malam, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfirli. Lepas dia baca zikir tu, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian ataupun bila dia doa, maka pasti doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia masuk ke umuman kepada poin yang awal dulu, itu doa di sepertiga akhir malam ataupun doa salah satu waktu di waktu malam. Tapi hadis ini lebih spesifik, siapa terjaga tengah malam. Maka siapa yang terjaga tengah malam, kemudian dia teringat zikir ini dan dia baca, kemudian dia minta ampun ke Allah, maka Allah mustajabkan doanya. Dan berikutnya kalau dia wuduk kemudian dia salat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima salatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu ini, iaitu dengan kita mengetahui keadaan, tempat, apa orang kata, masa di mana waktu mustajab doa, dan kita merebut peluang-peluang waktu-waktu ini. Mudah-mudahan ia memberikan kita apa orang kata ilmu tentang doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua poin-poin ini adalah yang diberitahu oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, dan yang diberitahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan mudah-mudahan kita beramal dengan apa yang telah kita tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa yang kita mohon kepadanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang akan datang kita akan sambung dalam bab akhta'un fid du'a. Bab yang akan datang adalah kesalahan-kesalahan dalam doa, ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga untuk kita mengetahui akhta', kesalahan-kesalahan ini, supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan ini, ataupun supaya kita tidak melakukannya dalam proses kita berdoa memohon kepada Allah SWT. Dan kalau kita tidak ada ilmu tentang perkara ini, boleh jadi kita melakukan kesalahan-kesalahan ini, ataupun kita tergelincir dan jatuh dalam perkara yang salah ini, menyebabkan doa kita terhalang ataupun tidak didengari ataupun tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.